Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Lukman Muhammad. Saya Marasuji. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Ketua Menteri terima suntikan dos kedua vaksin COVID-19. Kampung Musi dan Kampung Buso kini terhubung. Seorang lelaki dikuatiri lemas. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng selesai menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech di Stadium Perpaduan Petra Jaya. Suntikan dos kedua vaksin dilakukan selepas 21 hari beliau menerima suntikan dos pertama di Klinik Kesihatan KK Petra Jaya pada 26 Februari lalu. Abang Johari yang tiba di Stadium Perpaduan pada sekitar jam 3 petang terlebih dahulu membuat pendaftaran sebelum memulakan proses vaksinasi. Turut menerima suntikan dos kedua COVID-19 adalah Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Hing. Fasa pertama bagi program imunisasi di Sarawak telah pun bermula pada 26 Februari lalu sehingga 31 Mac 2021 dan melibatkan seramai 97,161 petugas barisan hadapan. Manakala fasa kedua dan ketiga pula akan bermula 1 April 2021 dan dijangka selesai 31 Ogos 2021. Sarawak menjangkakan pelaksanaan program imunisasinya mencapai 70% daripada 2.8 juta populasi negeri ini. Pelbagai inisiatif diambil untuk menggalakkan rakyat turut serta dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan, antaranya mewujudkan pasport vaksin seperti mana yang dilaksanakan di peringkat dunia. Persetujuan tersebut akan dilaksanakan dengan mana-mana negara yang turut mengambil vaksin. Untuk itu, mereka yang telah menerima vaksin boleh pergi ke mana-mana sahaja dengan pasport tersebut. So, kalau kita lihat di negara kita Malaysia, kita tahu bila pergerakan rentas negeri boleh dibenarkan. Dos yang dah ambil 2 kali dos, mungkin itu sebahagian daripada pasport sebagai insentif lah. Bahawa mereka dah boleh bergerak dalam Malaysia sebabnya dah dapat 2 dos ataupun apa yang diperlukan dalam vaksinnya lah. Selain itu, kerajaan turut memberi jaminan untuk menyediakan bayaran sekiranya berlaku kematian ataupun hilang keupayaan kekal akibat pengambilan vaksin COVID-19. Namun begitu, perkara ini masih dibincangkan dan belum dimuktamadkan. Negara seperti Singapura dan United Kingdom telah menyediakan peruntukan sedemikian. This is one of our perbincangan di peringkat kabinet dan juga jawatan kuasa darurat, iaitu sebagai bayaran mungkin boleh dikatakan sebagai sagu hati atau pasar. Singapura dan UK ada menyediakan peruntukan sedemikian. Kalau disebabkan directly dia beri vaksin, dia meninggal disebabkan vaksin tersebut, maka dia akan dibayar jumlah tertentu. Itu juga sebagai jaminan daripada kerajaan bahawa elok ambil vaksin. Jangan takut sebab kerajaan sedia menyediakan bayaran sebagai ganti rugi sekiranya berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal. Seramai 27,805 orang di daerah Bau telah mendaftar untuk vaksin COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Ginep, ternyata berpuas hati dengan reaksi positif tersebut yang disifatkannya sangat memberangsangkan. Beliau sendiri turut akan menerima dos kedua vaksin berkenaan pada Sabtu. Mempunyai 27,805 orang sudah mendaftar untuk vaccination di Bau. Bermakna kita sudah mencapai 70% target kita. Dari 40,000 penduduk di Bau, kita target sudah sampai 70%. Jadi orang Bau nampaknya lebih aktiflah untuk mendaftar melalui kampung untuk mendapatkan vaksin COVID-19.
Jadi kita mempunyai 106 kampung di bawah. Tidak ada kampung yang tidak hantar. Sarawak merekodkan 407 kes positif baru COVID-19 pada Jumaat. Ini merupakan angka tertinggi sejak kes pertama dikesan di Sarawak pada 13 Mac 2020. Daerah Serian merekodkan jumlah tertinggi 140 kes. Daripada 407 kes tersebut, 138 melibatkan tahanan di Depo Imigresen Semuja Serian yang terkawal dan tertutup. Kesemua mereka telah diletakkan di PKRC Depo Tahanan Semuja Serian. Terdapat juga satu kematian baharu akibat COVID-19 direkodkan pada Jumaat, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 96 orang. Kini berakhirlah kebimbangan terhadap ancaman kepada keselamatan penduduk yang menetap di Kampung Musi dan Kampung Buso apabila siap jambatan berjumlah RM5 juta yang menghubungkan dua kampung tersebut telah pun siap dan sedia untuk digunakan menjelang April. According to JKR, hujung bulan ini boleh siap. Dalam April, kalau boleh sebelum Hari Raya kita pakailah. Kewujudan jambatan yang reka bentuknya diinspirasikan dari negara China ini nyata memberi harapan baharu kepada penduduk di dua kampung berkenaan. Terpisah oleh Sungai Sarawak Kanan, kebanyakan penduduk merupakan petani tempatan dan melakukan kerja-kerja bertani sebagai punca pendapatan. Menurut Ketua Kampung Musi Muhammad Hafiz J, sebelum ini penduduk perlu menyeberangi sungai untuk ke Kampung Buso. Masalah dulu, kadang air besar tu, kadang perahu kadang kecil nak. Jadi kami hantar biar sekolah pun rasa takut was-was juga lah. Memandangkan perahu yang kecil itu. Menerusi jambatan tersebut juga, kawasan di antara Pekan Buso dan Pekan Bau akan mengalami pertumbuhan pesat selain turut mengalami peningkatan kemudahan awam serta hubungan jalan darat yang lebih dekat menghubungi Bandaraya Kuching. Menurut Ketua Kampung Buso Sakawi Bujang, selain pembangunan dari segi ekonomi, ia juga dapat meringankan beban penduduk kampung. Nak gunakan sampan, tunggu lama. Kadang-kadang hingga sampai tengah jam pun ada yang 15 minit pun ada. Oleh kerana tukang sampan tadi adalah seorang orang tua. Hanya asyik larat kata orang tadi nak, kadang-kadang antara kesian orang lah. Jambatan ini yang menggunakan reka bentuk yang diinspirasikan dari negara China bakal mendatangkan impak pembangunan yang tinggi khususnya untuk penduduk di Kampung Musi dan Kampung Buso. Laporan Odlin Katrani bersama juru kamera Aziz Soleh untuk TVS. Seorang lelaki dikuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam sungai dari jeti Kampung Boyan Pelita-Jaya berdekatan bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Mangsa dikatakan tidak timbul selepas terjatuh ke dalam sungai berkenaan. Seorang mangsa lelaki dalam umur dalam lingkungan 30-an dilaporkan telah terjatuh ke dalam sungai dan pada ketika ini seramai 20 pegawai bomba diketuai oleh Ketua Zon 1 Sarawak Tuan Yusri Basri berada di lokasi. Menurut saksi kejadian, mangsa sebelum itu sedang berjoging dan dipercayai terjatuh ke dalam sungai dari celah zinc di jeti tersebut. Pusat Gerakan Operasi Bomba menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 3.48 petang dan terus menggerakkan pasukan penyelamat ke lokasi kejadian. Seramai 21 orang hilang tempat tinggal setelah 8 pintu rumah panjang dan sebuah rumah persendirian di Kampung Paderung Bario musnah terbakar. Kejadian itu berlaku pada awal pagi Jumaat sekitar jam 1.30 hingga 2.30 pagi. Pasukan Bomba Sukarela PBS Bario dan pihak polis Bario telah melawat lokasi kejadian. Manakala pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi dan pasukan penyiasat dari Zon 6 Miri akan ke lokasi bagi menyiasat punca kebakaran. Sambungan itu, tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Rakyat di Daro bakal mendapat peluang untuk memiliki rumah sendiri dengan kos yang rendah. Ini setelah siapnya 20 unit buah rumah Spektra Permata yang akan dibina di skim pembesaran Kampung Badung.
Jadi untuk skim permesaran kampung Badung ini, dia mempunyai 2 fasa dan jumlah keseluruhannya 117 lot kesemuanya. Jadi untuk permulaan ini pihak HDC ataupun Pembangunan Perumahan Sarawak akan melaksanakan 20 unit dahulu di lot berkenaan. Setakat ini 49 yang sudah pun ditawarkan lot berkenaan oleh pihak Land Survey dan mereka ini boleh memohon sekiranya berminat untuk memiliki rumah spektra permata yang akan dilaksanakan pihak IDC di skim pembesaran kampung Badung fasa 1 ini. Mengutamakan rakyat semata-mata sudah tentu selain kos pembinaannya diberikan subsidi oleh Kerajaan Sarawak, pinjaman untuk pembelian juga disediakan. Projek Rumah Spektra Permata di Daro merupakan projek perintis untuk melihat sambutan dan permintaan rakyat terhadap projek tersebut. Dakwaan dan tuduhan penyalahgunaan peruntukan projek kecil luar bandar MRP adalah tidak benar. Perkara itu ditegaskan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Datuk John Sikitayai. Peruntukan berkenaan bukan disalahguna. Sebaliknya, peruntukan setiap projek ditentukan berdasarkan permohonan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Projek program transformasi luar bandar bagi kawasan Kakus termasuk di bawah pentadbiran bahagian Sibu dan Mukah dilaksanakan secara cabutan undi. Yang talaban aku rasai ke Pak Kuturuyong tu mesti susah ngadu. Jadi aku prefer lebih kak ya secara cabut undi dapat sedang dikendalikan sudah ya pihak JKR dan pihak itu juga ada pihak pejabat daerah dan pejabat presiden untuk memantau projek tersebut. Setiap permohonan projek yang diluluskan juga dipantau bagi memastikan kerja-kerja pelaksanaannya mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Laporan seterusnya. Polis Sarawak berjaya merampas pelbagai jenis dadah dengan nilai keseluruhan kira-kira 1.2 juta ringgit sepanjang Februari tahun ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN JSEP Jas Amirul Jamaluddin berkata, rampasan itu turut melibatkan seramai 652 tahanan. Dadah jenis syabu mencatatkan jumlah rampasan tertinggi iaitu kira-kira 1.15 juta ringgit, diikuti ganja RM55,000 dan ekstasi RM9,831 ringgit. Jumlah rampasan dadah, kalau kita tengok jumlah rampasan dadah bagi bulan Februari saja Datuk, 1.2 juta dadah yang telah dirampas daripada pengedar-pengedar dadah ini semua sekali. Dan berbeza pada bulan Januari 1.8 juta. Ini ada yang melibatkan tangkapan di area sempadan iaitu di daerah Suria. Dalam tempoh Januari sehingga Februari tahun ini, 29 tangkapan telah dibuat ke atas pesalah dadah berulang di bawah Seksyen 39(c) Akta Dadah Berbahaya 1952. Pada bulan Januari sehingga sekarang, 29 orang telah kita tangkap terlibat dengan penagihan yang berulang. Hukuman dia adalah 5 tahun penjara mandatory. So ini akan menggerunkan pada penagih-penagih untuk terus terlibat dalam kegiatan dadah. So apabila kena tindakan 39C ini adalah lebih tinggi daripada langkah-langkah pencegahan khas LPK yang hanya 2 tahun. Kalau dimasukkan ke Pusat Pemulihan Akhlak atau PPA di Simpang Lenggam. So ini adalah satu-satu cara untuk kita menyekat mereka yang terlibat dalam penagihan atau najis dadah ini supaya mereka berhenti. Sekiranya ditangkap untuk kali kedua dan seterusnya berturut-turut, hukuman ini akan dikenakan pada mereka. Justru Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis menyeru semua pihak berganding bahu untuk membantras aktiviti ini walaupun MITS berada pada landasan yang positif untuk menangani rantaian penyalahgunaan dadah berkenaan. Masalah penagihan dadah boleh dianggap sebagai satu isu yang boleh berulang. Dan seringkali kita lihat individu yang terlibat dalam gejala dadah ini pasti akan kembali menjadi seorang penagih jika semangat mereka tidak kuat. Namun hal ini bukan lagi sesuatu yang baru. Apa yang penting adalah dalam kalangan masyarakat itu sendiri, mainkan peranan anda
ubah stigma. Laporan Akmal Saleh bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS Kuching. 2 buah sekolah rendah di 2 zon di Sibu ditutup setelah kedua-dua zon itu bertukar status kepada merah. Penutupan itu membabitkan Sekolah Kebangsaan Abang Ali dan Sekolah Kebangsaan St. Mary masing-masing di Zon 9 Jalan Awang Ramli Amid dan Zon 10 Kampung Datuk yang menyaksikan peningkatan kes kumulatif masing-masing kepada 52 dan 43. Tempoh penutupan kedua-dua sekolah terbabit adalah sehingga tamat cuti pertengahan penggal pada 3 April kelak. Sebelum ini, Sekolah Kebangsaan Methodist ditutup selama 2 hari bagi membolehkan proses sanitasi dan saringan kontak selepas seorang guru didapati positif COVID-19. Seramai 78 kontak rapat dalam kalangan guru dan pelajar telah pun dikenal pasti dan akan menjalani ujian caritan. Berikutan kehadiran ke sekolah tidak wajib pada masa ini, ibu bapa yang merasakan tidak selamat untuk menghantar anak ke sekolah boleh meminta pengajaran dan pembelajaran di rumah untuk diadakan. Jumlah kes baharu COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan peningkatan iaitu 1,576 kes berbanding Khamis 1,213 kes. Daripada jumlah kes baharu terbabit, 1,565 kes merupakan kes tempatan sementara 11 lagi adalah kes import. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 adalah sebanyak 330,042 kes. Kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah sebanyak 14,360. Manakala bagi kes sembuh pula, Malaysia mencatatkan peningkatan sebanyak 1,996 kes dengan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh daripada COVID-19 sebanyak 314,457. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah mengeluarkan sebanyak 77 kompaun jumlah 3.7 juta ringgit kepada pemegang-pemegang lesen dalam tempoh Januari hingga Mac 2021 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 68 kompaun yang berjumlah 3.3 juta ringgit telah dikeluarkan kepada syarikat telekomunikasi Maxis Broadband Sdn Bhd. Ini menjadikan syarikat telekomunikasi itu penerima kompaun terbanyak pada suku pertama tahun ini. Tambah SKMM, tindakan ini selaras dengan ikrar mesra pelanggan yang dimeterai oleh syarikat-syarikat telekomunikasi pada pertengahan Jun 2019 yang mengikat komitmen mereka untuk melaksanakan langkah penambahbaikan bagi memberikan pengalaman kepada pengguna. Sementara itu, SKMM turut mengenakan 7 kompaun berjumlah RM350,000 kepada U-Mobile Sdn Bhd atas ketidakpatuhan kepada garis panduan prabayar bagi pendaftaran pengguna akhir. Selain itu, Sistem Televisyen Malaysia Berhad dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama pula masing-masing dikenakan 1 kompaun yang berjumlah RM40,000 dan RM20,000 kerana kegagalan mematuhi syarat-syarat lesen yang ditetapkan jelas SKMM lagi. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN akan melancarkan pelan strategik dalam masa terdekat sebagai kesiapsiagaan mengharungi masa hadapan. Pelan strategik itu akan merangkumi 2 perkara utama iaitu penjenamaan semula imej dan digitalisasi PT-PTN. Saya masuk dulu, dikenali sebagai sebuah badan yang peranannya ialah bagi pinjaman kepada pelajar. Betul. Dan apabila saya masuk, saya cuba untuk usahakan supaya yang pertama bebanan kepada peminjam dapat dikurangkan. Tetapi saya nak ubah budaya masyarakat daripada bergantung kepada hutang untuk pendidikan dan untuk lain-lain perkara, tapi bergantung pada hutang itu nak diubah kepada lebih bergantung kepada penabungan. Saya nak ubah budaya masyarakat daripada berhutang kepada budaya menabung. Itu yang saya usahakan. Fokus kedua pelan strategik itu adalah mendigitalisasi proses-proses PT-PTN selari dengan peredaran masa yang tertumpu kepada era teknologi maklumat. Beberapa langkah yang bakal diambil PT-PTN itu akan diumumkan dalam pelancaran pelan strategik tersebut.
Selain itu, PTPTN telah meluluskan permohonan pinjaman kepada 150,567 pelajar pada tahun 2020 dengan jumlah pinjaman sebanyak 3.59 bilion ringgit. PTPTN akan meneruskan komitmen membuat pengeluaran pinjaman kepada peminjam sedia ada yang meneruskan pengajian. Kerajaan berhasrat menempatkan cawangan pejabat Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom di Limbang bagi menangani kesusahan penduduk dalam urusan pemeriksaan kenderaan perdagangan dan perkhidmatan lain. Pembukaan pejabat Puspakom di Limbang amat perlu memandangkan negara berdepan pandemik COVID-19 dan menyukarkan mereka melakukan rentas sempadan dan daerah pada masa ini. Majlis Daerah Limbang juga dalam permohonan mendapatkan tapak untuk dijadikan kawasan parkir bagi kenderaan berat di Limbang. Ketiadaan parkir kenderaan perdagangan berat menyebabkan kebanyakan mereka parkir di kawasan kedai, taman perumahan sehingga menyebabkan jalan rosak selain mengganggu lalu lintas. Mochi, kuih tradisional dari negara matahari terbit, bukan lagi satu makanan yang asing dalam kalangan masyarakat tempatan. Dengan tekstur kulitnya yang lembut dan pelbagai pilihan inti, pasti kena dengan selera setiap individu yang memakannya. Bagaimanapun proses pembuatan mochi ini tidak semudah yang kita sangkakan. Sudah tentu jika kita mahukan hasil yang sedap, proses tersebut memerlukan ketelitian dan mengikut aturan yang ditetapkan. Inti mochi yang pertama dijual kacang, pandan, nio, lapak nio. Lepasnya macam skaya. Lepasnya kami mula idea barulah untuk nyaman untuk tekak kita. Kami pola strawberry dengan coklat and banana coklat. Pada mulanya, mochi yang dibuat hanya sekadar memenuhi keinginan diri dan tidak disangka-sangka mendapat sambutan yang sangat baik daripada orang ramai. Hazika Hamdan, seorang wanita muda telah memulakan perniagaan Mochiko pada tahun 2017 dengan bantuan suaminya Rizman Mohamed dan kini nama Mochiko semakin diketahui. Mochiko sering mendapat permintaan tinggi kerana keenakannya bukan sahaja pelanggan dari kawasan Kuching, malah di luar kawasan Kuching juga. Mochiko-nya ada flavornya pun. Di Kuching tu kerja kami orang yang kami tahu, kami orang yang luar matcha strawberry. Ya pun paling top lah masa tu juga. Sebab tidak combinationnya dengan strawberry yang nyaman dari coklat lah. Lagipun matcha nya bukan matcha beli dah jadi. Matcha, yes. Nya kami orang molah lagi nya. Dah ya coklat, kami orang polah lagi coklat ya. Mochi merupakan kuih tradisional dari Jepun yang diperbuat dari tepung pulut, air, gula dan tepung jagung, kemudian dikukus sebelum diletakkan inti. Kini, mochi lebih senang didapati, semakin dikenali dan semakin diminati dalam semua peringkat usia. Kita orang dah coba belum? Belum, kita orang mesti coba, okey? Laporan dari Suhaida bersama juru kamera Aziz Soleh untuk TVS. Korea Utara bertindak memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. Ini selepas seorang rakyatnya yang menetap di Malaysia bakal diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi tuduhan pengubahan wang haram. Kementerian Luar Pyongyang menyefatkan tindakan berkenaan sebagai jenayah yang tidak boleh dimaafkan yang didakwa dilakukan kerana tekanan Amerika. Rakyat Korea Utara diekstradisi itu terbabit dalam aktiviti perdagangan yang sah dari undang-undang di Singapura. Pada 9 Mac lalu, seorang lelaki Korea Utara dikenali sebagai Moon Chol-myong gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Malaysia terhadap perintah ekstradisi ke Amerika untuk menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram. Menurut peguamnya, lelaki itu menafikan dakwaan bahawa dirinya mengetuai sekumpulan penjenayah yang melanggar sekatan dengan membekalkan item dilarang ke Korea Utara dan terbabit pengubahan wang haram menerusi sejumlah syarikat. Chol Myong berumur lingkungan 50-an menghadapi 4 pertubuhan pengubahan wang haram dan 2 pertuduhan konspirasi perbuatan itu.
Pertuduhan berkenaan berkait terutamanya dengan kerjanya di Singapura. Baik, pasti ramai teruja dengan kebenaran kehadiran penonton ke stadium bagi saingan Liga Malaysia 1 April. Tetapi harus diingat, golongan warga emas dan kanak-kanak adalah tidak digalakkan. Kementerian Belia dan Sukan dan Liga Bola Sepak Malaysia kini sedang memperhalusi mekanisme dan prosedur operasi standard berhubung kebenaran terbabit. Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri dan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras menjadi dua venue terawal yang bakal menerima semula kehadiran penonton masing-masing pada 2 dan 3 April apabila saingan Liga Malaysia kembali bersambung. Kedua-dua stadium itu yang merupakan gelanggang tuan rumah pasukan Johor Darul Takzim JDT dan Kuala Lumpur City FC. Rizal Merican turut berharap penyokong dapat mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan dan menjaga tingkah laku semasa berada di stadium supaya protokol pengurusan penonton dapat dibuktikan keberkesanannya kepada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Laporan itu tadi mengakhiri utama malam ini. Saya Lukman Muhammad. Dan saya Merasuji. Salam hormat dan selamat malam.